Dah kenapa Malaysia masih tak guna tenaga nuklear lagi? Apa masalah Malaysia dengan tenaga nuklear ni? Jadi ada dua masalah utama kita dengan tenaga yang kita semua kena fikir, kita semua kena risau. Boleh tengok video ajar sebelum ni. Yang pertama adalah sumber bahan bakar fosil ini akan habis tak lama lagi. Waktu yang paling kritikal adalah pada tahun 2050. Dan masalah besar yang kedua, bahan bakar fosil yang kita perlukan untuk jana 80 ke 90% tenaga negara kita sebenarnya tengah menjahanamkan bumi kita, iaitu juga tengah menjahanamkan kita semualah. Sebabnya adalah pembakaran bahan bakar fosil juga melepaskan gas rumah hijau yang memerangkap haba dan buat kita duduk dalam oven yang makin lama makin panas. Jadi nak tak nak kita kena berpindahlah daripada bahan bakar fosil untuk jana tenaga kita ni. Kita pergilah kepada sumber tenaga yang boleh diperbaharui macam hidro, macam solar, macam angin. Cadangan yang bagus, cuma ada masalah. Masalah utamanya adalah semua sumber tenaga boleh diperbaharui ni tak cukup baik nak menampung keperluan tenaga kita sekarang ni. Kecuali kalau korang nak bil elektrik korang tiap-tiap bulan tu serupa harga korang bayar iPhone, kita masih tak boleh nak mengharapkan sumber tenaga yang boleh diperbaharui ni semata-mata tak cukup. Tapi jap, macam ada satu sumber tenaga yang kita terlepas pandang. Sumber tenaga ni macam pantang disebut. Dia adalah Voldemort penjana tenaga yang tak sepatutnya dinamakan pun. He who shall not be named. Iaitu tenaga nuklear. Jadi dalam video ni jom kita bincang pasal tenaga nuklear ni bagus ke tak dan kenapa orang macam anti sangat nak borak pasal sumber tenaga ni. Okey, yang paling penting sekali kita kena faham, kita bukan bincang pasal bom ataupun senjata nuklear, tak. Kita bincang pasal penjanaan tenaga menggunakan nuklear. Lain sangat-sangat tu. Tapi okey, kalau macam tu kita tanyalah macam mana penjanaan tenaga nuklear ni dia berfungsi. Jawapannya adalah lebih kurang sama macam bom nuklear. Wait a minute. Jangan panik, jangan cancel dulu. Sabar, bukannya dia pergi bom orang lepas tu dia sedut tenaga nuklear tu, tak. Tapi cool juga kalau boleh buat macam tu kan. Ringkasnya, penjanaan tenaga menggunakan nuklear menggunakan prinsip pemecahan nuklear pada bahan-bahan tertentu yang atomnya mudah untuk dipecahkan. Biasanya dan watak utamanya adalah bahan yang kita panggil uranium-235. Pemecahan nuklear itu menghasilkan tenaga dan kemudian berlaku reaksi berantai yang menghasilkan lagi banyak tenaga. Tenaga itu kemudian menukarkan air menjadi steam dan steam memutarkan turbin. Lalu terjanalah elektrik. Jap. Panaskan air lagi. Tu je. Punyalah manusia ni dah punya maju hantar drone pergi planet Marikh, cipta otak buatan, cipta senjata pemusnah dunia. Tapi tuk-tuk las-las yang menghasilkan tenaga kita adalah kita jerang air. Macam tu je. Yelah, tak apalah, apa-apa je lah. Dan itu cara yang kita jumpa paling efisien. Nak buat macam mana? Kalau ada cadangan lain, korang pergi hantar kertas kerja cepat-cepat. Berbeza dengan bom nuklear yang nakkan reaksi berantai itu menjadi tak terkawal supaya berlaku letupan pemusnah mega, stesen jana kuasa nuklear pula mengawal reaksi berantai itu supaya takkan berlaku letupan lah. Tapi masih dengar macam sangat menakutkan, betul ke boleh dikawal, tak bahaya ke? Itu yang kita nak bincang lepas ni. Jadi adakah janaan tenaga daripada nuklear ini dapat selesaikan dua masalah besar umat manusia ni? Okey, kita tengok dulu poin yang kedua. Adakah stesen jana kuasa tenaga nuklear menghasilkan gas rumah hijau? Jawapannya adalah tak.
Proses menjana tenaga daripada loji nuklear tak menghasilkan apa-apa gas karbon dioksida secara langsung. Habis asap yang kita tengok keluar daripada corong tu apa benda? Itu adalah wap air. Tapi itu taklah bermakna bahawa keseluruhan proses nak menghasilkan tenaga nuklear ini tak menghasilkan apa-apa gas karbon dioksida. Dah pasti ada proses melombongnya, proses nak hantar uraniumnya, proses nak bina reaktor nuklearnya. Itu semua menghasilkan karbon. Tapi kalau kita kira semua aspek itu pun, tenaga nuklear ternyata lebih bersih daripada loji arang batu. Lagi bersih daripada loji gas asli. Lagi bersih daripada solar, daripada angin. Malah lagi bersih daripada empangan hidro. Wow! Bagusnya. Tenaga nuklear adalah antara tenaga yang paling bersih yang ada, kalau bukan memang tenaga yang paling bersih. Satu lagi kelebihan loji tenaga nuklear adalah ia tak perlukan kawasan yang sangat-sangat luas. Tak macam empangan hidro, kita tak payah tebang hutan, kita tak payah rosakkan alam sekitar semata-mata nak menjana elektrik. Lagi mengagumkan, sekarang ada loji nuklear yang berbentuk modular, yang kecil dan boleh dipindah-pindahkan. Kalau ada kawasan dekat pedalaman ke yang sangat-sangat perlukan tenaga tapi tak ada ruang nak buat loji tenaga besar gedabak, kita boleh pasang loji nuklear modular ni. Walau bagaimanapun, tenaga yang dia boleh hasilkan taklah sebesar loji tenaga nuklear yang utama. Jadi besar mana tenaga yang boleh dijana oleh loji tenaga nuklear ni? Untuk kita tukar walau satu pun loji nuklear moden dengan kincir angin yang paling canggih sekali, kita perlukan 500 ke 700 km barisan kincir angin untuk jana tenaga yang sama. Itu pun kalau cuaca hari tu ada angin lah. Dan itulah masalah dengan sumber tenaga macam kincir angin dan panel solar. Dia sangat-sangat bergantung kepada keadaan cuaca. Sebab ada waktu yang tak ada angin dan tak ada langsung cahaya matahari. Kadang-kadang seminggu tu hujan. Baguslah hujan. Hujan tu kan rahmat. Tapi kalau anda adalah pemilik panel solar yang bergantung semata-mata kepadanya untuk jana tenaga elektrik, korang memang tersenyum sambil menangis. Tenaga nuklear ini pun sangat-sangat boleh diharap. Waktu tak ada angin dia boleh beroperasi. Waktu hujan pun sama. Malah loji nuklear ini antara yang kurang penyelenggaraannya sebab jarang berlaku kerosakan kritikal. Berbeza dengan panel solar dan kincir angin yang diorang terdedah dengan macam-macam sumber kerosakan. Dan dia boleh beroperasi pada maksimum powernya 93% daripada keseluruhan hayatnya. Paling tinggi antara semua sumber tenaga yang lain. Bermakna dia sumber tenaga yang paling boleh diharap. Tenaga nuklear adalah sumber tenaga yang paling padat. 1 gram uranium boleh jana tenaga yang sama banyak dengan 1 tan arang batu. Faktor 1 dalam sejuta. Tenaga nuklear juga merupakan satu-satunya sumber tenaga penjana elektrik yang boleh menghasilkan kuasa yang besar dengan jumlah bahan api yang kecil je. Jadi nak bawa bahan bakar nuklear ni tak payah sampai berkapal-kapal. Jadi boleh jimat kos dan kurangkan pelepasan karbon dioksida kat situ. Jap, cara kau cerita ni macam nak bagi tahu tenaga nuklear ni bagus je. Lain macam. Okey, fine. Kalau poin-poin tadi tu, yelah bolehlah penyokong-penyokong nuklear ni gebang je dah. Tapi punca utama kenapa kita tolak nuklear dan semua orang tahu adalah dia tak selamat. Tak kisah
kisahlah tenaga ni bagus macam mana pun. Kalau sekali dia meletup, habis satu negeri. Kalau radiasi, kalau pancaran dia bocor, habis jadi mutant zombie semua orang. Kau tak tengok Chernobyl ke? Cakap pasal keselamatan, sebenarnya tenaga nuklear ini adalah antara tenaga yang paling selamat. Kau biar betul. Okey. Sekarang ini ada 32 negara yang menggunakan tenaga nuklear untuk menjana elektrik mereka. Yang paling besar adalah US, diikuti oleh China, Perancis dan Rusia. Keseluruhan jumlah reaktor tenaga nuklear dalam dunia ini pula adalah dalam 440 buah. Jadi berapa jumlah bilangan kemalangan yang besar yang berlaku dalam sepanjang sejarah penjanaan tenaga oleh loji nuklear ni? Jawapannya ada tiga yang utama. Yang pertama adalah kemalangan 3 Mile Island pada tahun 1979, bencana Chernobyl 1986 dan bencana nuklear Fukushima pada tahun 2011. Hanya bencana Chernobyl yang menyebabkan kematian langsung kesan daripada kerosakan reaktor loji nuklear. 3 Mile Island tak ada kematian. Bencana Fukushima adalah disebabkan oleh tsunami. Puluhan ribu mati, tapi bukan sebab nuklear, sebab tsunami. Jumlah kematian akibat Chernobyl pula adalah satu kontroversi yang sangat besar. WHO kata kurang daripada 50 orang mati disebabkan oleh radiasi langsung daripada bencana tu. Dan kalau kita ambil kira kematian akibat radiasi pancaran secara tak langsung, jumlahnya lebih kurang dalam 4,000 orang. Cumanya ada yang letak kematian sebenar 16,000. Ada yang kata 60,000 mati, malah 500,000 pun ada. Jauh berbenar 4,000 dengan 500,000. Jumlah ini terlampau berbeza sebabnya adalah kajiannya tak berapa nak komprehensif dan mungkin didorong oleh agenda pihak-pihak tertentu. Taklah nak kata bahawa kematian akibat kemalangan loji nuklear ni benda kecil. 4,000 tu banyaklah tu, dan setiap nyawa itu menurut Quran adalah berharga. Tapi kalau kita banding dengan kematian akibat daripada loji tenaga lain, loji nuklear ni sebenarnya adalah antara yang paling selamat. Ya, tenaga angin adalah yang paling banyak menyebabkan kemalangan. Tenaga air yang paling banyak membunuh, 38 kali ganda jumlahnya daripada yang mati akibat tenaga nuklear. Dan kemalangan akibat tenaga nuklear ini adalah yang paling mahal. Jadinya tenaga nuklear ni taklah bahaya, tapi setiap kali berlaku kemalangan, ia adalah yang paling viral dan yang paling hype sekali. Sebab apa? Ada satu lagi cara untuk kita nilai sama ada satu sumber tenaga itu selamat ataupun tak, iaitu dengan kita kira berapa ramai orang yang mati akibat pelepasan karbon. Disebabkan nuklear adalah sumber tenaga bersih yang sangat rendah pelepasan karbonnya, maka saintis buat pengiraan berapa banyak kematian akibat daripada pelepasan karbon yang dielakkan sepanjang penggunaan tenaga nuklear dalam sejarah. Mereka dapati bahawa tenaga nuklear telah menyelamatkan antara 400,000 ke 7 juta nyawa. Dibandingkan kalau kita tukar loji-loji nuklear ini dengan loji bahan bakar fosil. Tapi macam mana pula dengan pancaran radiasi? Pancaran radiasi daripada kilang loji nuklear ni nanti ubah tangan kita jadi sotong. Kita jadi Spiderman.
Okey, kalau betul kita risau dengan pancaran radiasi ni, yang mana pancaran radiasi ni memang ada dekat sekeliling kita sejak daripada pertama kali manusia jejak kaki dekat bumi lagi. Matahari ada pancaran radiasi dia dan dalam badan kita ni juga ada radiasi tau. Kalau memang kita takut, kita tak nak langsung dekat dengan sumber radiasi, nanti sotong kita ada kepala ikan. Jadi kita paling-paling awal sekali kita kena protes loji penjana elektrik Arang Batu kita tu. Sebab stesen jana kuasa elektrik Arang Batu yang menghasilkan 80 ke 90% tenaga negara kita, jumlah radiasi yang diorang hasilkan kesan daripada pembakaran Arang Batu itu adalah 10 kali ganda lagi banyak daripada reaktor nuklear. Ia ramai yang tak sedar benda ni. Bila kita bakar Arang Batu, ia menghasilkan radiasi yang lagi banyak daripada stesen jana kuasa elektrik nuklear. Malah kajian daripada saintis Malaysia sendiri dapati bahawa loji pembakar Arang Batu sebenarnya menghasilkan 100 kali ganda radiasi daripada loji nuklear. 100 kali ganda. Tapi kita tak pernah dengar pun orang cakap pasal benda ni. Kenapa Dia macam sengaja disenyapkan. Huyo, saya sudah berjaya diyakinkan. Kalau macam tu, loji tenaga nuklear ni sebenarnya sangat-sangat baguslah. Jadi kita tunggu apa lagi? Cepatlah pajak satu. Kenapa tak ada lagi dekat Malaysia ni? Ya, betul. Memang tenaga nuklear ini sangat-sangat bagus. Tapi kita kena bincang juga masalah utama dia. Masalah utama dengan tenaga nuklear ini yang kita kena tahu adalah dia berbaloi ke? Tenaga nuklear ini dia sangat-sangat mahal dan untuk satu sumber tenaga yang memakan kos yang begitu tinggi, ia taklah boleh jadi satu sumber tenaga yang utama pun. Dia cuma boleh mainkan peranan yang lebih rendah. Dan paling-paling pun ia cuma boleh menyokong dan boleh menyelit masuk dalam sumber yang boleh diperbaharui yang lain, yang boleh jana elektrik yang lebih besar. Ini bukan saya yang cakap, ini Big Boss Agensi Nuklear Antarabangsa sendiri yang bagi tahu. Apatah lagi penjanaan tenaga nuklear makin jatuh ke belakangan ni, sedangkan penjanaan tenaga daripada sumber-sumber boleh diperbaharui yang lain makin naik. Geng-geng yang tak sokong tenaga nuklear ni kata daripada kita pergi campur duit berbilion-bilion ringgit nak majukan, nak naikkan tenaga nuklear ini, diorang kata lebih baiklah kita pergi labur, kita pergi majukan lagi sumber-sumber tenaga boleh diperbaharui yang lain. Tenaga nuklear ini pun kita taklah boleh kata bahawa dia adalah satu sumber yang boleh diperbaharui sangat. Sebab kita kena melombong uranium 235 ni dan sumbernya adalah terbatas, ia akan habis. Uranium 235 ini cumalah 0.7% daripada keseluruhan uranium yang ada. Kalau kita semua duk puluh nakkan tenaga nuklear ini, kita takut pelombongan uranium 235 ni tak cukup nak tampung kehendak kita semua. Dan pertama sekali, sumber ini pun memang terbatas. Tapi saintis jumpalah cara untuk kita atasi masalah ni, iaitu dengan kita gunakan uranium 238. Uranium 238 ni dia adalah 99.3% daripada keseluruhan bekalan uranium yang ada. Jadi memang banyaklah bekalan dia, kita tak payah risau lagi dia akan habis. Lepas tu apa yang kita buat adalah kita ubah, kita transmutasikan uranium 238 ini kepada isotop plutonium 239 yang mudah pecah macam uranium 235 juga.
Dan plutonium-239 ini kita boleh guna sebagai bahan bakar untuk memulakan reaksi nuklear. Inovasi nuklear yang tengah dibuat sekarang ada potensi untuk memanjangkan penggunaan bahan bakar nuklear selama berdekad-dekad. Cumanya adalah inovasi nuklear untuk masa depan ini sendiri adalah sangat-sangat mahal lagi sekali. Dan reka bentuk loji nuklear generasi keempat hanyalah dijangka boleh dicapai pada tahun 2050. Lama weh. Jadi itu yang geng-geng anti nuklear ni kata, daripada kita duk tunggu 2050, baiklah kita pergi labur duit itu kepada sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Apapun masalah terbesar dengan tenaga nuklear ini sebenarnya adalah orang takut. Orang takut nanti ada loji nuklear dekat belakang rumah, nanti jadi Spiderman. Kalau kamu rasa tenaga nuklear ini adalah bagus dan kamu nak buat, tapi masyarakat menentang secara berjemaah pun tak jadi apa juga, Syekh. Kalau masyarakat takut, jadi ahli-ahli politik pun tak berani nak ketengahkan idea tenaga nuklear ni, sebab nanti diorang hilang undi. Jadilah idea tenaga nuklear negara kita ni cuma berlegar dalam kalangan golongan saintis dan penyelidik yang tak mampu untuk menerjemahkan ia menjadi polisi tenaga negara. Jadi kenalah buat dulu kempen untuk didik masyarakat supaya boleh terima tenaga baru yang masih belum ada di negara diorang. Berapa lama pula nak mendidiknya? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun? Apa pun tak kisahlah sama ada kita terima ataupun tidak masa depan tenaga nuklear untuk negara kita Malaysia ini. Yang paling penting adalah kita sebagai masyarakat, kita kena faham dulu isunya. Kita kena lengkapkan diri kita dengan ilmu. Barulah kita boleh bersama secara berjemaah untuk menyelesaikan masalah tenaga yang bakal dan sedang menghantui kita semua. Jadi jadilah penyelesai, kenalah kita banyak membaca dan jangan jadi masalah, ya dok. Jadi itulah sedikit sebanyak penerokaan kita tentang tenaga nuklear dan mungkin masa depannya di Malaysia. Apa pandangan anda? Tulis di bahagian komen. Korang sokong ke? Korang tak sokong ke? Korang ada yang dah kena pancaran radiasi jadi Batman ke? Tapi Batman mana ada kuasa apa-apa. Kalau anda menyokong saluran ajar dan inginkan lebih banyak konten pendidikan di luar buku teks, maka sudilah untuk menjadi ajarian dengan anda. Support, join. InsyaAllah kita jumpa dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.